وبركاته. الفاتحة. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نصلي ونسلم على سيدنا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lajnah Kuasa Surau Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita masih lagi dalam surah Al-Mujadalah. Kita sampai pada ayat yang ke-11. Ayat ke-11 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kepada kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik, dia ada sebab turun ayat yang ke-11 ni. Ayat ke-11 ni ada sebab turun dia. Ibnu Jarir At-Tabari mengemukakan riwayat daripada Qatadah, katanya orang-orang yang ada sekeliling Nabi SAW apabila melihat seorang datang kepada mereka ketika dalam majlis menghadap baginda, mereka enggan memberi ruang tempat duduk kepada orang yang baru tiba itu di sisi Rasulullah. Lalu turunlah ayat di atas. Sebab turun ayat ini, kata Ibnu Jarir, dia mengukakan satu riwayat daripada Qatadah. Dia kata biasanya kalau ada orang datang, sahabat duduk di sekeliling Nabi, maka mereka tidak memberi ruang kepada orang lain untuk duduk di sisi baginda Nabi SAW. Baik, riwayat yang sebegini kita perlu hati-hati. Kadang-kadang timbul rasa lah sahabat pun perangai macam ni, kan? Yang tu yang kita khawatir timbul dalam hati seseorang manusia. Apa yang perlu kita faham ialah para sahabat, mereka ini sangat excited nak duduk di sisi Nabi. Tu. Para sahabat, mereka sangat excited duduk di sisi Nabi. Kalau boleh nak sentiasa duduk di sisi baginda sahaja. Ni para sahabat. Sebab itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini tidak mencela mana-mana para sahabat. Kan? Dia Syiah tuan-tuan, Syiah dia mencela para sahabat. Melainkan Syiah Zaidiyah, dia lebih hampir kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah Zaidiyah ni. Syiah Zaidiyah ni dia lebih kepada tafdil, dia melebihkan Sayyidina Ali. Dan Syiah Zaidiyah ni kalau ada pun di dunia sekarang ni, ada di Yaman. Dan Syiah Zaidiyah ni juga hampir pupus sebenarnya. Maka tuan-tuan puan-puan dan sekalian, ramai yang Syiah ni kebanyakannya dah pun sesat. Kalau tuan-tuan nak tengok, nak pelajari tentang Syiah, saya syorkan Ustaz, kalau type dalam YouTube Maulana Ustaz Muhammad Asri Yusof, beliau sangat pakar dalam bab Syiah ni. Baik. Jadi para Ahlussunnah wal Jamaah, kita beranggapan bahawa semua sahabat ni adil belaka. Sebab tu Nabi kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku seperti bintang, yakni bintang di langit. Tak mungkin kita boleh gapai mereka dengan ketinggian dan kehebatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila kita baca riwayat begini, maka kita nak kena letak bahawa sahabat-sahabat ini seorang yang adil dan mereka ini sangat excited nak duduk di sisi Nabi, sehingga kan kalau ada orang lain, kalau boleh mereka tak nak bagi ruang. Jadi bila peristiwa ini berlaku, maka Allah turunkan ayat supaya menegur perbuatan sahabat ini supaya mereka memberi ruang juga kepada orang lain.
Baik, dalam riwayat yang lain, Ibnu Abi Hatim mengemukakan satu riwayat daripada Muqatil. Katanya ayat di atas diturunkan pada hari Jumaat. Pada hari itu, segolongan orang yang pernah mengikuti peperangan Badar tiba, tetapi tempat duduk yang ada sangat terhad lagi sempit. Manakala orang-orang yang sedia hadir tidak mahu melapangkan tempat duduk mereka untuk orang yang baru datang berkenaan. Akhirnya orang yang baru tiba itu terpaksa berdiri, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beberapa orang umat Islam seramai orang yang baru tiba tersebut supaya berdiri. Kemudian baginda mempersilakan ahli Badar yang baru tiba itu supaya duduk di tempat duduk orang yang diminta berdiri tersebut. Orang-orang yang diminta supaya berdiri itu merasa tidak senang hati terhadap tindakan tersebut, lalu turunlah ayat ini. Baik. Riwayat yang kedua cerita perkara ini ataupun peristiwa ini berlaku pada hari Jumaat. Ini sebab turun ayat 11 surah Al-Mujadalah. Berlaku pada hari Jumaat, mereka duduk dalam ruang yang agak sempit, kemudian datang ahli Badar. Beberapa orang di kalangan ahli Badar datang, mereka tetap tidak memberi ruang. Lalu Nabi minta beberapa orang yang duduk ni, sejumlah ahli Badar yang datang, supaya mereka bangun dan suruh ahli Badar ni duduk di situ. Ahli Badar ni mereka mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ni ahli Badar, tuan-tuan. Ahli Badar ni mereka yang terlibat di dalam peperangan Badar. Kenapa mereka istimewa? Baik. Dulu kita pernah cerita, kan, di sisi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, Sayyidatina Khadijah sangat istimewa. Rasulullah walaupun Khadijah dah wafat, kalau buat makanan selalunya Rasulullah hantar kepada kaum keluarga Khadijah ataupun sahabat handai Khadijah. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah rasa, dia rasa kalaulah dia juga seperti Khadijah. Maka Nabi sebut pada Sayyidatina Aisyah, istimewanya Khadijah ni kerana apabila semua orang menolak baginda Nabi SAW, Khadijah menerima Islam. Tu istimewa. Sebab di ketika semua orang tolak Islam, Khadijah terima Islam. Ini istimewanya Khadijah. Sebab tu kita jadilah golongan yang istimewa. Di ketika orang tak nak Islam, orang hina Islam, orang memandang Islam rendah, kita terima Islam. Kita orang yang istimewa. Sebab itu, ahli Badar ini juga adalah golongan yang istimewa. Kerana apa? Kerana mereka ini, tuan-tuan, di ketika Islam baru mula bertapak, ramai yang tak masuk Islam lagi. Mereka menerima Islam, masuk Islam, menerima Islam, dan mereka berjuang, berperang pula untuk mempertahankan agama Islam. Sebab itu mereka ini golongan istimewa. Ni ahli Badar. Ada satu kisah tentang ahli Badar ni. Hatib bin Abi Balta'ah. Seorang sahabat Nabi, nama dia Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni, semasa Nabi merancang untuk masuk ke Makkah, Fathu Makkah, membuka Makkah. Lalu bila Hatib bin Abi Balta'ah tahu perancangan Nabi, nak bawa tentera masuk ke Makkah untuk membuka Makkah, lalu Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis satu surat. Dia tulis satu surat, dia bagi kepada seorang wanita untuk dihantar kepada kaum keluarganya yang ada di Makkah. Lalu bila Nabi dapat tahu, tuan-tuan, Nabi ada mukjizat, Allah bagi tahu pada Nabi. Lalu Nabi perintahkan pada Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi supaya tahan seorang wanita yang membawa surat Hatib bin Abi Balta'ah ni. Sebab Hatib kirim pada perempuan ni. So Nabi suruh tahan di satu tempat seorang wanita yang dia membawa surat. Lalu Sayyidina Ali pergi dengan seorang sahabat ni, memang jumpa seorang wanita tu. Cuma surat tu tidak dijelma atau ditunjuk secara zahir. Lalu Sayyidina Ali menuntut wanita itu supaya memberikan surat. Perempuan kata tak ada surat kat dia. Mustahil Nabi berbohong. Maka Sayyidina Ali mendesak wanita tu dan akhirnya wanita itu bersetuju untuk memberikan surat tersebut. Bila dibawa surat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Di sisi Nabi ni ada Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar. Lalu bila buka baca surat ni, kan jelaslah bahawa Hatib bin Abi Balta'ah memang telah mengirim kepada wanita tersebut untuk diberikan kepada kaum keluarganya yang ada di Makkah. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, lalu Nabi tanya kepada Hatib, wahai Hatib, kenapa kamu buat macam ni? Kini kita olah dalam bentuk cerita lah, mudah faham.
Lalu Hatib kata, wahai Rasulullah, ketika peristiwa hijrah dulu, orang-orang lain semuanya datang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka bawa kaum keluarga mereka bersama. Tapi aku ini datang sebatang kara. Datang seorang-seorang, kaum keluarga aku semua ada di Mekah. Lalu bila aku tahu kamu hendak masuk ke Mekah, aku khawatir saudara mara aku yang ada di Mekah ini diapa-apakan. Dia khawatir keselamatan saudara maranya yang ada di Mekah. Lalu aku utus surat ini hanya untuk keselamatan saudara mara aku sahaja. Sayyidina Umar yang ada di sisi Nabi, senang je. Banyak kes tuan-tuan, Sayyidina Umar senang. Wahai Rasulullah, bagi padaku, biar aku pancung orang ni. Ni Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar dalam banyak kes, beliau offer pada Nabi, biar pancung je. Namun Rasulullah kata, nanti dulu. Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah ni adalah salah seorang daripada ahli Badar? Tuan-tuan, lalu kata Rasulullah, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah atau faqad ghafarat lakum. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, buatlah apa yang kamu suka, sesungguhnya telah dijanjikan bagi kamu syurga. Dan diampunkan segala dosa-dosa kamu. Maka tuan-tuan, Nabi kata pada Hatib bin Abi Balta'ah, buatlah apa yang kamu suka kerana dah dijanjikan kamu syurga. Allah telah menjanjikan golongan ahli Badar ni syurga. Ni keistimewaan ahli Badar. Sebab itu bila ahli Badar datang ke masjid tersebut, kemudian orang lain buat tak tahu, tak bangun untuk memberi ruang kepada ahli Badar, sedangkan ahli Badar ni mempunyai keistimewaan dalam Islam. Lalu bila Nabi tengok peristiwa ni, Nabi suruh berapa orang bangun? Sejumlah ahli Badar ni. Lalu hak kena bangun ni, Rasulullah suruh ahli Badar duduk, yang kena bangun ni rasa macam tak puas hati. Lalu turun ayat ini. Ni sebab turun ayat ke-11 surah Al-Mujadalah. Okey? Baik. Kemudian ayat 11 ni juga, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala hal untuk kamu. Dalam tafsir dia kata, wahai orang mempercayai Allah dan Rasulnya, apabila kamu diminta agar melapangkan tempat dan kedudukan dalam majlis serta tidak berasak-asak sama ada ketika menghadap Rasulullah ataupun dalam medan pertempuran, kamu mestilah saling memberi ruang, kelak Allah akan memberi kelapangan pada kamu di dalam syurga. Sesungguhnya balasan yang diberikan setimpal dengan amalan. Baik. Ayat ini Allah dahulukan dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, panggilan Allah ini ditujukan kepada orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ini ada iman dalam hati, maka hendaklah kita menjadi antara orang yang menyahut panggilan Allah. Saya bagi contoh. Kalau saya kata, okey, AJK masjid, AJK surau, semua datang depan. So AJK surau, dia akan datang depan sebab dia ada rasa, aku AJK surau, aku kena datang depan. Jadi orang yang bukan AJK surau, dia rasa, aku tak terlibat. So dia tak perlu datang depan. Begitu juga bila Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman sepatutnya menyahut panggilan Allah dalam bentuk tindakan. Kerana ini seruan kepada golongan yang beriman. Maka orang yang tak beriman, dia terrelax kan? Macam hak bukan AJK surau tadi. Sebab itu tuan-tuan, panggilan ditujukan pada orang beriman, kita nak kena ada rasa menyahut panggilan Allah dalam bentuk tindakan. Sebab tu bila Allah kata, kalau diminta kepada kamu memberi ruang dari tempat duduk untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Kerana Allah akan lapangkan tempat untuk kamu. Sebab tu kalau diminta untuk bagi ruang, kena lapangkan. Lapangkan. Kita hadir majlis tuan-tuan, rumah orang buat kenduri tahlil umpamanya. Tahu rumah kata, tuan-tuan tolong lapangkan yang belakang ni datang depan, anjak ke depan sebab orang belakang, orang yang datang lewat nak masuk. So kita kena lapangkan sebab kita diminta untuk lapangkan. Tapi masalahnya kita tuan-tuan datang hak kenduri ni, kita tak lapangkan. Dahlah datang cari tempat belakang. Kemudian bila orang datang lewat, dia kata pula, lewat depan dia dah ambil dah tempat belakang. Tapi tuan rumah suruh lapangkan, datang ke depan.
Kita kena sahut panggilan tuan-tuan sebab ini sahutan Allah. Allah kata kalau diminta kamu untuk lapangkan tempat, hendaklah kamu lapangkan. Baik. Kemudian ayat di atas dia bersifat umum, merangkumi semua jenis majlis. Setiap kali kaum muslimin berhimpun dengan tujuan mendapatkan satu kebaikan atau pahala sama ada untuk berperang, berzikir, mencari ilmu atau perhimpunan hari Jumaat dan hari raya, maka siapa yang terlebih dahulu berada di satu tempat, dialah yang lebih berhak terhadap tempat itu. Tapi ia mestilah memberi ruang kelapangan pada saudaranya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekalian, dia ayat ni umum. Walaupun turun ayat tersebut berlaku di masjid. Namun Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata ayat ini merangkumi semua majlis kebaikan. Apa saja majlis kebaikan, maka hendaklah dilapangkan tempat untuk orang lain. Memberi kelapangan tempat orang lain. Sepatutnya tuan-tuan, kita duduk dalam majlis kebaikan, kita yang lebih berdisiplin. Orang suruh lapang, lapangkanlah. Tapi kita jadi orang yang tak berdisiplin. Berbanding tempat yang bukan untuk kebaikan, tapi mereka lebih berdisiplin. Contohnya apa? Kedai nombor ekor. Kedai nombor ekor tuan-tuan, dia tulis sila beratur. Tak pernah lagi bertolak. Tuan-tuan, lalu kedai nombor ekor, tak pernah lagi tengok orang duk bertolak. Sebab tuan-tuan, mereka patuhi. Kita ni bila Allah seru untuk lapangkan pada orang lain, sepatutnya kita yang melapangkan sebab kita dah duduk dalam majlis kebaikan dah. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi kata la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seorang itu menyuruh seorang lain bangun dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat itu, tetapi hendaklah yang mengatakanlah lapangkanlah dan luaskanlah. Dalam hadis ni disebut kalau orang yang datang dia tak boleh suruh orang tu bangun dan duduk tempat lain, kemudian dia duduk di tempat tu. Yang boleh kalau dia dah datang dari situ, dia minta tolong lapangkan dan luaskan untuk memberi ruang kepadanya juga duduk. Tak boleh harah orang tu bangun duduk tempat lain, dia duduk di tempat situ. Yang tu tak boleh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata Imam Ar-Razi, firman Allah yang bermaksud supaya Allah melapangkan kamu. Yafsahillahu lakum, supaya Allah melapangkan kamu. Ia adalah umum pada setiap apa yang diminta agar dilapangkan seperti tempat, rezeki, jiwa, kubur dan syurga. Bila Allah kata, tuan-tuan, Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Yafsahillahu lakum, wahai orang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk melapangkan tempat, maka lapangkanlah. Allah akan melapangkan bagi kamu. Kata Imam Ar-Razi, yang Allah maksudkan dalam ayat ini bukanlah bermakna lapangkan tempat juga, tidak semestinya. Kalau kita lapangkan tempat untuk orang lain, tidak semestinya Allah akan lapangkan tempat juga sebagai balasan. Boleh jadi kita melapangkan tempat untuk orang lain, Allah lapangkan rezeki untuk kita. Allah maha kaya tuan-tuan, hanya kita melapangkan sedikit tempat untuk orang lain, Allah lapangkan rezeki kita. Imam Ar-Razi kata, kalau kita lapangkan tempat untuk orang lain, Allah boleh lapangkan jiwa kita. Kalau kita lapangkan tempat untuk orang lain, Allah boleh lapangkan kubur kita. Kalau kita lapangkan tempat untuk orang lain, boleh jadi Allah nak lapangkan syurga kita. Dengan hanya sedikit perbuatan yang kita buat, tuan-tuan, Allah beri ganjaran yang sangat besar. Sebab Allah maha kaya. Tuan-tuan, lapangkan sikit je, Allah nak balas banyak. Rugi kalau kita tak rebut. Kita hari Jumaat, tuan-tuan, kita hari Jumaat, kadang di saf depan, saf kedua, ada sikit je ruang. Kemudian tiba-tiba datang orang, dia berdiri di celah-celah orang ni, dia nak sembahyang sunat. Kita rasa dah sempit dah kita tengok muka dia. Dia ni tak faham ke? Sempit nak masuk lagi. Pernah benda tu terasa dalam hati kita? Tuan-tuan, kalau terasa, kita nak kena ni. Fikir yang ni. Sebab hanya kita bagi kelapangan sedikit, Allah nak lapangkan untuk kita dalam banyak perkara. Tuan-tuan, kita sekarang ni dalam kesempitan, mungkin gaji tak cukup. Gaji tak cukup. Selalu tengah bulan duk tanya bila gaji nak keluar. Bila nak bonus nak masuk. Hanya lapangkan sedikit, Allah boleh lapangkan rezeki kita. Tuan-tuan tengok, perbuatan kita yang kecil ni Allah nak bagi ganjaran yang besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu saya selalu menyeru, kita ni biasalah orang akhir zaman ni dia sukar nak buat ibadat-ibadat yang susah. Contohnya sembahyang tahajud, susah tuan-tuan. Nak buat sembahyang tahajud ni bukan senang.
Tahajud ni tunggu surau organize baru boleh sembahyang tahajud. Biasanya terkejut selalu. Terkejut tu pun nak kencing je, kencing-kencing tidur balik. Tuan. Nak puasa sunat pun susah. Kan? Nak puasa sunat bukan senang. Puasa wajib tak ada masalah. Ni puasa sunat. Pergi kerja orang duk ajak pada minum, break apa semua. Susah tuan-tuan. Nak buat ibadat-ibadat yang sunat, yang susah-susah ni, memang susah. Tapi kenapa kita abaikan pahala yang Allah nak bagi dengan cara yang mudah? Bagi tuan-tuan yang mudah nak salat tahajud, nak puasa sunat, dipersilakan. Jangan kata saya menghalang, tak. Dipersilakan. Tapi tuan-tuan, Allah dalam banyak perkara Allah nak bagi kita buat benda mudah aja. Allah nak bagi pahala. Tapi kita lupakan benda-benda macam ni. Contoh yang ni, hanya sedikit lapangkan untuk orang lain. Allah boleh lapangkan kubur dan Allah boleh lapangkan syurga kita. Benda simple, benda remeh je kita rasa. Tapi Allah nak memberi ganjaran yang besar. Contoh yang lain, kita masuk dalam surau ataupun masjid, tuan-tuan masuk kaki kanan. Pun Allah nak bagi pahala. Berapa ramai rebut tuan-tuan? Tuan-tuan hari Jumaat, tuan-tuan duduk kat pintu. Buat survey. Buat catatan. Berapa ramai yang masuk kaki kanan dan berapa ramai yang masuk kaki kiri. Ramai yang tak peduli dia masuk kaki mana pun. Sedangkan dengan hanya masuk kaki kanan, Allah dah nak bagi pahala. Belum kira kita baca doa lagi. Dengan keluar surau dan masjid dengan kaki kiri pun Allah nak bagi pahala. Berapa ramai yang peduli isu ni? Sedangkan tuan-tuan, kok mana pun memang kita nak keluar surau masjid ni. Kok mana pun mesti keluarnya. Kita takkan duduk dalam ni. Tapi apa kata kita keluar dalam keadaan Allah bagi pahala pada kita? Tuan-tuan, kita tak nampak isu-isu macam ni. Masuk bilik air, masuk kaki kiri, Allah nak bagi pahala lagi. Keluar kaki kanan, Allah nak bagi pahala lagi. Belum kira kita baca doa. Banyak benda tuan-tuan, Allah nak bagi pahala, tetapi kita abaikan. Kita abaikan. Baik. Kemudian, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kepayahan, nescaya Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi mana ia menolong saudaranya. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang memudahkan orang lain yang dalam kesusahan, Allah akan bantu dia, Allah akan tolong dia dunia dan akhirat. Kita ni tolong sedikit je dunia, Allah akan gantikan dan Allah akan bantu dunia dan akhirat. Tuan-tuan, tak payah ambil isu besar. Kita duduk area Lembah Kelang ni tuan-tuan, KL Selangor ni selalu jam. Kita duduk lalu sampai di Simpang 3. Biasanya orang yang duduk Simpang 3 ni tuan-tuan, dia nak keluar sukar. Kan? Nak keluar tu sukar. Apa kata kita slow kenderaan, bagi lampu 2-3 kali supaya dia keluar. Memudahkan orang lain yang dia memang susah. Kalau kita tak bagi laluan, memang dia susah nak keluar. Kita memberi laluan dan mudahkan dia yang dia dalam kesusahan. Kita memberi kemudahan pada dia tuan-tuan, Allah akan balas kemudahan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, tak semestinya kita buat pada dia, dia juga akan bagi laluan pada kita, tak semestinya. Boleh jadi di tempat lain, di masa yang lain, Allah buka pintu hati orang lain untuk memberi kemudahan ketika kita sukar untuk nak keluar simpang. Itu baru hal simpang, tak semestinya simpang. Dalam keadaan banyak perkara yang kita dalam keadaan susahan, tiba-tiba Allah buka pintu hati manusia lain untuk memudahkan kita. Kenapa? Kita memudahkan orang lain. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, ni dia realiti. Pernah tak kita, bila kita nak bagi orang keluar daripada simpang, tak apa, kita slow kereta, kita bagi lampu, dia pun keluar simpang. Dia keluar terus, tak angkat tangan pun. Kita kata, ish, biadab betul dia ni. Dah kita bagi laluan, puang-puang angkatlah tangan. Kan? Ucap terima kasih. Tak, dia lalu je. Tuan-tuan, kenapa kita selalu berharap manusia punya balasan? Kan? Sedangkan manusia kalau balas, dia ucap terima kasih. Terima kasih kat highway bersepah. Tuan-tuan, kat highway pun bersepah.
Kalau manusia ni tak ucap terima kasih pun, tak balas apa pun, ni Nabi kata Allah akan balas dunia dan akhirat. Dan kita dah biasa jadi macam tu tuan-tuan, dia nak kena pujuk. Lepas ni bila kita bagi bantuan, dia tak terima kasih pun, tak apalah, Allah akan balas. Bila Allah balas, bukan sahaja di dunia, bahkan Allah nak balas di akhirat nanti. Baik. Kemudian, dia kata dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bahagian hujung majlis, tapi di mana saja baginda duduk, di situlah menjadi bahagian hadapan majlis. Baik. Diriwayatkan dalam kitab sunan, Nabi ni nak buat majlis ilmu, kalau zaman Nabi akan duduk, di mana Nabi duduk, maka di situlah sahabat akan mengelilingi Nabi untuk ada majlis ilmu. Berdasarkan tempat duduk Nabi. Nabi rasa nak duduk di sini, maka sahabat ikut tempat duduk Nabi. Kemudian, dia kata juga, tempat duduk para sahabat adalah mengikut martabat mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengambil tempat di sisi kanan, Umar di sisi kiri baginda, manakala hadapan baginda biasanya Uthman dan Ali, kerana mereka berdua adalah di antara penulis wahyu. Baginda telah pun nyuruh mereka berdua berbuat demikian. Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ahli Sunan, melainkan At-Tirmidzi, meriwayatkan pada Abi Mas'ud bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang paling bistari dan cerdik mestilah berada sampingku, kemudian diikuti orang selain mereka, kemudian diikuti orang selain mereka. Baik, dalam majlis Nabi, biasanya Nabi buat majlis ilmu, Sayyidina Abu Bakar duduk belah kanan, Sayyidina Umar belah kiri, dan biasanya Sayyidina Uthman dan Ali duduk di depan, kemudian di samping para sahabat yang lain. Sebab Nabi kata orang yang bistari, orang yang paling cerdik hendaklah duduk di sisiku, kemudian thumma yalunahum, kemudian yang lain, kemudian yang lain. Itu strategi Nabi buat majlis ilmu. Sebab Nabi nak orang yang paling cerdik dan paling bestari duduk dekat Nabi, sebab mereka inilah yang akan sampaikan kepada orang lain pula. Mereka lah yang akan menyampaikan dakwah ini kepada orang lain pula. Itu apa yang Nabi ajar. Baik, kemudian perbincangan pula. Dia terdapat beberapa pandangan ulama pada keharusan berdiri menghormati seseorang yang datang. Sebahagian ulama memberikan kelonggaran. Hujahnya ialah berdasarkan hadis riwayat Abu Daud daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, qumu ila sayyidikum, berdirilah untuk menghormati kepada tuan kamu. Tuan-tuan, ulama berbincang, boleh tak kita bangun untuk menghormati orang yang datang? Contohnya ahli parlimen, orang besar datang, boleh tak bila dia datang kita bangun memberi penghormatan kepadanya? Sebahagian ulama kata boleh berdasarkan hadis ini, bila Nabi kata qumu ila sayyidikum, berdasarkan apabila Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni dia dilantik menjadi hakim dalam peristiwa pengepungan Bani Quraidah, kemudian mereka menyerah diri tuan-tuan. Kemudian Nabi lantik Sa'ad bin Mu'adh menjadi hakim. Bila Sa'ad bin Mu'adh datang, Nabi kata qumu ila sayyidikum, Nabi kata berdirilah. Maksudnya memberi penghormatan untuk Sa'ad bin Mu'adh, hakim ketika itu. Sebahagian ulama mengambil dalil ini menunjukkan bahawa boleh kita bangun untuk memberi penghormatan kepada orang besar yang datang. Okey. Sebahagian ulama yang lain menegahnya berdasarkan satu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang gemar seorang berdiri kerana menghormatinya, sediakanlah tempatnya dalam neraka. Sebahagian yang lain kata tak boleh kita berdiri memberi penghormatan kepada orang yang datang berdasarkan hadis ni, sebab Nabi kata siapa yang gemar seorang berdiri kerana menghormatinya, sediakanlah tempatnya dalam neraka. Ini sebahagian yang lain kata tak boleh berdiri. Namun wallahu alam, saya cenderung pada pandangan yang pertama. Ini bukan pandangan saya. Saya cenderung kepada pandangan yang pertama, yang mengharuskan orang berdiri untuk memberi penghormatan kepada orang lain. Sebab kalau kita tengok hadis yang kedua ni, dia lebih menjurus kepada orang tu, orang yang datang tu. Maksudnya dia datang, dia tengok orang tak berdiri, sedangkan dalam hatinya dia nak orang berdiri. Dia lebih menjurus kepada orang tersebut. Sebab Nabi kata siapa yang gemar seorang berdiri kerana menghormatinya, sediakanlah tempat dalam neraka. Dia begitu. Baik. Kemudian ulama juga memperincikan masalah ini dengan mengatakan bahawa harus apabila menyambut seorang yang baru pulang dari musafir,
dan menghormati pemerintah sebuah negeri. Orang tu baru balik daripada tempat jauh, balik pada Mekah, dia datang, kita bangun memberi penghormatan pada dia. Ulama bincang ini harus. Kemudian begitu juga pemerintah sebuah negeri pun harus kita bangun memberi penghormatan padanya. Baik. Kemudian disebutkan dalam kitab Sunan, tidak ada yang lebih mereka kasihi selain daripada Rasulullah. Apabila baginda datang, mereka tidak akan berdiri untuknya kerana mereka mengetahui baginda tidak menyukainya. Sebab dengan menjadikan sebagai tabiat, ia adalah syiar orang Arab pada ketika itu. Baik, tuan-tuan, orang Arab pada ketika tu, dia menjadi syiar. Orang datang je, dia bangun bagi penghormatan. Datang bangun bagi penghormatan. Nabi tak nak benda ni berlaku, ikut syiar orang Arab jahiliah. Lalu, sahabat pun faham, kalau Nabi datang, mereka tidak memberi penghormatan seperti mana orang Arab jahiliah bagi penghormatan. Lalu ulama bincang, tuan-tuan, kenapa Nabi tak suka para sahabat bangun? Mereka menyatakan bahawa sifat Nabi yang tawaduk, yang tidak suka sahabat bangun untuk memberi penghormatan seperti mana Arab jahiliah. Namun pandangan jumhur ulama menyatakan boleh untuk bangun memberi penghormatan kepada orang yang besar, contohnya datang. Baik. Kemudian firman Allah lagi, wa idza qila inshuzu fanshuzu, apabila diminta kepada kamu memberi ruang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya. Dia kata apabila orang yang sedang duduk dalam majlis diminta bangun dari tempat duduk masing-masing untuk diberi ruang kepada agamawan dan ahli ilmu syariat Allah, maka hendaklah bangun. Orang dah buat dah majlis, dah susun dah kursi, kan, kita duduk depan. Kemudian penganjur datang, bisik kat telinga kita, minta tolong bangun sebab Dr. Harundin datang, kita nak bagi ruang dia duduk kat sini. Kita kena bangun, tuan-tuan. Terutama memberi ruang tempat kepada ahli syariat Allah. Para ulama, kita kena bangun. Sebab ini juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, penghujung ayat yang ke-11 ni, Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah supaya Allah meninggikan darjat orang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agamanya dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik. Tadi kita dah cerita tentang ahli Badar yang Allah mengangkat darjat mereka dan memberi keistimewaan kepada mereka. Kemudian pengakhiran daripada peristiwa ni, Allah cerita Allah mengangkat darjat dua golongan. Pertamanya orang beriman dan yang keduanya orang alim. Pertamanya orang beriman dan yang keduanya orang alim. Allah angkat darjat dua golongan ni. Jadi tuan-tuan, bila Allah angkat darjat dua golongan ni, maka kita hendaklah mengangkat darjat dua golongan ni sebab Allah angkat darjat. Baik, contoh Sayyidina Umar semasa beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah. Khalifah ni sebenarnya satu jawatan yang sangat besar. Kita nak cakap presiden pun, presiden kira tak besar lagi. Nak kata Perdana Menteri pun, Perdana Menteri tak cukup besar. Sebab khalifah ni satu jawatan yang sangat besar. Semasa Sayyidina Umar jadi khalifah, tuan-tuan, seorang wanita nama dia Khawlah binti Tha'labah telah menahan Sayyidina Umar. Tahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bersama pembantunya pada masa itu. Lalu Sayyidina Umar, tuan-tuan, turun kenderaan. Yang wanita ini, Khawlah binti Tha'labah, marah Sayyidina Umar. Mengangkat suara terhadap Sayyidina Umar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang tidak pernah duduk negara Arab, mungkin tuan-tuan tak boleh nak imagine macam mana orang Arab marah. Orang Arab ni dia lain sikit. Dia kasar. Dia tak sama dengan kita. Arab ni, kalau naik bas, anak setahun setengah, 2 tahun, dia pegang tangan macam tu je turun bas. Tergantung-gantung. Kan? Tu Arab. Dia kalau marah, tuan-tuan, dia marah kau-kau. Tapi yang kelebihan mereka, mereka tak simpan dalam hati. Kita kalau kena marah, tuan-tuan, kalau kena marah, pesan kat anak cucu ni, abah dengan ni, keturunan dia 7 keturunan, jangan kawan. Sebab kena marah je. Tapi Arab tak. Saya ingat lagi masa perkampungan Mu'tah. Duduk di perkampungan Mu'tah, ada masjid Mu'tah, tuan-tuan. Imam tu nama dia Imam Ibrahim. Imam Ibrahim ni, tuan-tuan, kalau buat saf tak rapat. Sebab di Arab ni, tuan-tuan, dia buat saf betul-betul rapat.
Sebab memang asar Nabi, asar para sahabat tuan-tuan, menceritakan bila mereka buat saf di belakang Nabi, anak kambing tak boleh nak lintas di antara saf tersebut. Kan? Nak cerita rapatnya, kaki ni rapat sampai anak kambing tak boleh lalu. Kita ni tuan-tuan buat saf, kan? Dengan lembu feedlot, boleh lalu. Lembu feedlot boleh lalu. Tapi Alhamdulillah KL Selangor oleh kerana kuliah hampir setiap hari, tuan-tuan tengok saf depan, saf kedua, dia memang rapat. Sebab biasanya kalau kita sembahyang Jumaat ke apa ke, kalau saf depan, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, hak ni, hak geng-geng, hak selalu datang kuliah. Itu biasanya begitu. Hak selalu datang kuliah, hak ni, hak duduk. Hari Jumaat pun mereka lah yang duduk depan. Jadi tuan-tuan boleh tengok beza. Saf pertama, dua, tiga, beza dengan saf yang belakang-belakang. Saf yang depan ni rapat oleh kerana mereka datang dengar kuliah, ustaz cerita setiap hari. Maka kalau kita tengok KL Selangor sekarang ni tuan-tuan, saf depan ni memang rapat betul. Alhamdulillah. Beza dengan di kampung-kampung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian. Jadi saf ni memang kena rapat sehingga sekurang-kurangnya mesti menyentuh orang sebelah. Paling kurang. Mesti menyentuh orang sebelah. Tapi di tempat yang tak ada kuliah, sebahagian kampung-kampung tuan-tuan yang tak ada kuliah seminggu sekali, sebulan sekali. Tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan boleh alami benda ni. Kita pergi sembahyang, kita pergi salat berjemaah di masjid tuan-tuan. Kita nak rapat dengan dia, dia lari. Dia rasa rimas. Kita nak rapat lagi, dia lari. Dia rimas. Dia tak nak. Kan? Sedangkan sahabat Nabi membina saf ini betul-betul rapat. Betul-betul rapat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi Imam Ibrahim ni bila dia tengok ada sedikit ruang. Sikit je tuan-tuan. Cuma tak rapat je. Bukan renggang boleh masuk seorang. Ada sikit je ruang. Dia terbuka. Yang belakang, mari depan. Yang belakang, mari depan. Hak belakang tu sekonyong-konyong datang depan. Tak ada simpan dalam hati pun. Walaupun tu imam ni buat muka garang. Kita kalau buat macam tu tuan-tuan, tu imam, belakang, mari depan. Lepas tu tak datang surau ni. Dia tu imam tunjuk garang. Dia ingat dia siapa? Kita tuan-tuan. Maka ni orang Arab lah. Baik. Sama juga masa saya belajar dulu. Saya nak cerita benda ni supaya kita dapat imagine. Orang Arab marah macam mana? Tuan-tuan boleh imagine bagaimana Khawlah marah pada Sayyidina Umar. Mengangkat suara pada Sayyidina Umar. Pensyarah saya, muda lagi, umur 31 tahun. Tapi rambut dah botak, punya alim. Dia masuk dalam kelas dia, entah apa tak tahu yang mengganggu fikiran dia. Dia masuk-masuk, lepas bagi salam pun semua, dia cerita satu persatu nama-nama penyanyi. Nama penyanyi ni, nama penyanyi negara Arab. Dia cerita satu-satu. Maka kemudian, seorang pelajar perempuan, ni kelas syariah, seorang pelajar perempuan, pakai purdah. Dia angkat tangan, dia kata, aku tak pernah tengok pensyarah syariah macam ni. Ni ke panggil pensyarah syariah? Boleh sebut seorang-seorang nama penyanyi. Oh, tuan-tuan, ni orang Arab punya perangai. Tapi tak apa, pensyarah saya, dia kata, dah habis lah. Habis, okey, tak apa. Mudah aja pensyarah ni cakap, tuan-tuan, dia kata, kau ingat aku duduk kat bulan ke? Kau ingat aku duduk kat bulan ke? Dia ni tuan-tuan, pergi ke jamiah ataupun universiti, dia naik coaster. Coaster ni boleh isi lebih kurang 22 orang. Kan? 22 orang. Jadi sepanjang perjalanan, dia kata sepanjang perjalanan artis dia menyanyi je. Kemudian bila dia balik rumah, dia buka surat khabar utusan tak dah. Surat khabar Jordan tu, surat khabar tuan-tuan, artis lagi. Asyik artis je. Buka TV, artis lagi. Dia mana mungkin aku tak kenal artis. Kemudian setiap minggu dia balik ke Jarash 3 jam daripada Muqtah, tuan-tuan. Dia balik ke Jarash, sepanjang perjalanan menyanyi artis, artis manjang. Dia mana mungkin aku tak kenal artis. Kan? Dalam suasana pemerintah yang pada ketika tu tuan-tuan, yang mementingkan artis, mana mungkin rakyat tak kenal artis? Kan? Artis mati tuan-tuan, muka depan tu, surat khabar. Ulama mati sama ada tak masuk surat khabar ataupun muka surat belakang. Bawah keputusan nombor ekor. Allahu Akbar. Jadi macam mana tak kenal artis? Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian. Sebab tu kalau kita dalam surat khabar, nantikan kedatangan artis kesayangan anda. Kita tak sayang pun dia. Tak sayang pun dia. Tiba-tiba nantikan artis kesayangan anda. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian. Jadi
Itu pensyarah bagi tahu. Dia kata, aku bukan duduk di bulan. Sebab tu, kalaulah ada ustaz kan, kita tanya ustaz, ustaz kenal tak Siti Nurhaliza? Dia kata, astagfirullah, saya tak kenal lah. Bohong, takkan tak kenal kan. Takkan tak kenal kan. Kalau hak penyanyi, hak bawah-bawah, hak tak ternama ni, lain lah. Kan? Maka duduk dalam suasana artis diheboh-hebohkan, diutamakan, diberi ruang, diberi tempat dalam masyarakat, tiba-tiba tuan-tuan kita tak kenal artis. Mustahil lah. Kenal tak semestinya suka. Ni perkara yang perlu faham. Kenal tak semestinya suka. Saya kenal Benjamin Netanyahu, tapi tak semestinya saya suka dia. Kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia artis ni pun manusia macam kita. Kan? Kita nak kena dekati mereka, tuan-tuan. Yang mana ada ruang untuk dekati artis, manalah tahu kan, kawan dia artis ke apa ke, dekati artis. Dan berapa ramai yang artis dah berubah sekarang. Tapi yang pelik, yang berubah hak muda-muda, hak tua rambut perang ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, berapa ramai artis yang dah berubah? Kemungkinan ada pendakwah-pendakwah yang mendekati mereka. Yang di samping hidayah yang Allah berikan. Saya bila fikir tentang artis ni, tuan-tuan, saya teringat satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib meninggal dunia, tidak sempat menerima hidayah, tak masuk Islam. Lalu Nabi bersedih di sisi kematian Abu Talib. Allah turunkan satu ayat, Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tak mampu nak bagi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Allah lah yang bagi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Nabi Muhammad kekasih Allah, orang yang Allah sayang, tak mampu nak bagi hidayah kepada siapa yang Nabi sayang. Tambahlah kita, tuan-tuan, jauh lah. Sebab tu saya selalu sebut, fungsi ahli jawatankuasa surau, masjid, jangan kecewa dalam bab dakwah ni. Kita kadang-kadang banner dah buat, pengumuman dah buat, dah sampaikan dah, kan? Buat iklan ni sungguh-sungguh, tapi orang tak ramai. Jangan kecewa. Sebab hidayah tu milik Allah, bukan milik kita. Allah takkan tanya esok berapa ramai yang kamu dah berjaya ubah. Yang tu Allah tak tanya. Allah akan tanya apa usaha yang telah kita lakukan. Allah tanya usaha kita. Allah tak tanya berapa ramai yang kita dah ubah. Kalaulah Allah tanya berapa ramai yang kita dah ubah, Nabi Nuh adalah antara orang yang paling gagal sekali. Kerana 950 tahun telah dikurniakan untuk dakwah, tapi tak sampai 100 orang pun yang mengikut baginda Nabi. Nabi Nuh AS. Maka tuan-tuan, Allah akan tanya apa usaha kita, tapi tak tanya berapa orang yang dah kita ubah. Kita usaha, tuan-tuan. Dia prinsip dia kena ada dalam diri pendakwah. Mungkin dia tak berubah hari ini, mungkin esok. Mungkin bukan esok, mungkin minggu depan. Mungkin dia tak berubah minggu depan, bulan depan. Mungkin bukan bulan depan, tahun depan. Kalau bukan tahun depan, 10 tahun akan datang. Artis-artis yang berubah sekarang ni, 10 tahun yang lepas. Tuan-tuan, siapa sangka mereka akan macam sekarang ni? Kadang-kadang ada orang cepat menghukum bila tengok dia pakai macam tu, ahli neraka dah. Kita pula nak hukum orang. Tuan-tuan, tengok sekarang ni macam mana mereka. Bahkan ada yang berdakwah jauh lebih baik daripada kita. Yang dulunya mereka berbeza dengan apa yang kita tengok sekarang. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, jangan-jangan ni kalau cerita bab artis ni, saya teringat ayat tu, jangan kita kecewa dalam bab dakwah ni. Kita kena sampaikan. Baik, berbalik kepada yang marah tadi ni, kan? Tu gambaran orang Arab marah. Orang Arab marah. Jadi Khawlah binti Tha'labah, tuan-tuan, dia marah pada Sayyidina Umar. Pembantu Sayyidina Umar rasa pelik dengan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Tengok Sayyidina Umar tunduk. Kenapa khalifah ni? Sedangkan Sayyidina Umar memang terkenal dengan ketegasannya. Musuh pun tak berani dengan Sayyidina Umar. Musuh pun tak berani dengan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, Sayyidina Umar ni, panggillah ustaz mana pun, memang cerita tentang keberanian Sayyidina Umar. Di ketika peristiwa hijrah, para sahabat bersembunyi-sembunyi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan takut, tapi strategi. Kerana umat Islam masih lemah pada ketika tu. Namun sifat keberanian yang ada pada Sayyidina Umar pergi ke Kaabah terus. Mencabar pemimpin Quraisy Mekah pada ketika tu. Kan?
bawa senjata. Siapa yang nak anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi janda, ibu dan ayahnya kehilangan anak, sila tahan Umar. Umar ingin berhijrah ke Madinah. Itu Sayyidina Umar. Kalau nak beranilah, biar berani kerana benar macam Sayyidina Umar. Jangan berani samsing tikam orang, kan? Macam hak berlaku tampar orang. Allah, esok tuan-tuan, Allah akan bicarakan di mahkamah Rabbul Jalil. Boleh jadi terlepas di dunia ni, sepak orang, tikam orang dengan gerambit ke apa ke, sekarang lepas, esok kena ke akhirat. Esok kena ke akhirat. Nak berani, biar macam Sayyidina Umar dalam mempertahankan kebenaran, mempertahankan agama, yang ni keberanian yang diiktiraf oleh agama. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, Sayyidina Umar memang begitu. Kan? Bahkan, tuan-tuan, syaitan pun bertempiaran lari tengok Sayyidina Umar. Iblis tengok Sayyidina Umar, tuan-tuan, bertempiaran lari. Dengan iman yang ada pada Sayyidina Umar. Ni iman para sahabat, tuan-tuan. Iblis tengok Sayyidina Umar datang, mereka dah bertempiaran lari dah. Tu iman para sahabat, iman kita, tuan-tuan. Jangan kata, tuan-tuan, saya yang bercakap ni pun, entah-entah 3 ekor tenggek atas bahu. Iman kita, tuan-tuan. Jadi, Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, bila cerita Iblis bertempiaran lari tengok Sayyidina Umar, ada hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Tuan-tuan, saya cerita mafhum je sebab hadis ni agak panjang. Cerita tentang Iblis apabila azan dikumandangkan, Iblis akan lari bertempiaran sehingga terkentut-kentut. Betul, ni hadis sahih. Iblis bila dengar azan dia akan lari terkentut-kentut. Kemudian habis azan dia akan datang semula. Kemudian bila iqamah, Iblis akan lari balik terkentut-kentut. Habis saja iqamah dia akan datang dan dia akan ganggu orang salat. Jadi azan dan iqamah ni, tuan-tuan, memang menggentarkan hati Iblis. Dia akan lari bertempiaran. Tuan-tuan, kalau kita ingatlah mak ayah kita dulu, yang generasi umur sama dengan saya, umur yang tua pada saya, kita ingat tak mak ayah kita dulu didik kita macam mana? Pergi main bola, main apa, tak apa. Yang penting, bila maghrib, dah ada kat rumah. Dah ada dalam rumah, tuan-tuan. Dia tak bagi berkeliaran kat tempat-tempat lain. Kita, anak kita, tuan-tuan, orang azan duk main bola lagi. Sedangkan waktu ni Iblis bertempiaran lari. Dalam Iblis duk lari, tuan-tuan, bertempiaran lari, sampai terkentut-kentut, nak cerita punya takutnya Iblis. Tiba-tiba dia lalu kok kedai mamak, ada orang duk order, mamak, mi goreng mamak satu. Tuan-tuan, macam mana Iblis? Gua respect lu lah bro, gua takut lu boleh relax. Iblis bukan anak hantar. Tuan-tuan, Iblis pun terkejut dengan manusia. Dia lari, orang boleh relax, tuan-tuan. Kita kadang-kadang pergi kuliah waktu maghrib pun semua. Tengok waktu maghrib ramai orang duduk kat kedai. Musafir ke apa, Wallahualam. Tapi takkan musafir kawasan tu bukan R&R dan bukan laluan utama untuk orang musafir. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian. Jadi Sayyidina Umar, beliau juga ditakuti oleh kanak-kanak. Satu ketika, bila kanak-kanak sedang bermain, lalu Sayyidina Umar semua bertempiaran lari. Tinggal seorang budak. Lalu Sayyidina Umar terpegun dengan budak ni, tuan-tuan. Sayyidina Umar kata, ni bentuk cerita, tuan-tuan. Kenapa kamu tak lari sebagaimana kawan-kawan kamu lari? Dia kata, ibu aku ajar, takutlah kepada Khalik, jangan takut kepada makhluk. Ni ibu dia ajar. Takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Ni ibu dia ajar. Siapa ibu dia? Asma binti Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah, bagaimana Asma ni, tuan-tuan, mengorbankan, sanggup menggadaikan nyawa, hantar makanan kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, sanggup menggadaikan nyawa. Ni Asma binti Abu Bakar. Asma ini ajar anak dia takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Bila dia tengok Sayyidina Umar, ni makhluk, tak perlu takut. Kita ajar anak kita macam mana, tuan-tuan? Isteri kita ajar anak kita macam mana? Pergilah dapur, ada pocong. Pocong pula dah. Kita takut-takutkan anak kita dengan hantu. Sebab tu, filem hantu mendapat tempat dalam masyarakat kita. Buat je filem hantu, tuan-tuan, box office. Box office. Yang terbaru, yang artis berubah ni,
Izlan Yusof. Saya tengok Izlan Yusof, kemudian Pierre Andre. Dua orang ni pengarah filem, tuan-tuan. Kita mengharapkan lepas ni ada filem-filem yang Islamik. Tu untungnya. Kita kalau anak masuk universiti, kan, ambil bahagian apa? Perfilman. Kita tolong, tak ada bidang lain ke? Tuan-tuan, bagus gak dia masuk? Kalau dia ada basic Islam, dia masuk, dia boleh mengubah sistem tu. Kan? Buat drama, buat filem Islam, kan, yang Islamik. Ni alhamdulillah ada pengarah filem yang dah berubah, mudah-mudahan lepas ni ada perubahan lain lagi. Jadi tuan-tuan, bila buat filem hantu je, box office. 3 tahun, tak silap saya, 3 tahun yang lepas, Raya Aidilfitri, Raya Puasa. Hari raya pertama dalam TV cerita hantu, raya kedua cerita hantu, raya ketiga cerita hantu. 3 tahun lepas, tak silap saya. Bagi saya, tema raya tahun tu, mari beraya bersama hantu. Pelik betul lah. Kan? Kenapa? Kerana kita didik anak-anak kita begitu. Dia jadi kelaziman. Pergilah ada hantu, pergilah ada pocong, pergilah ada pontianak. Tuan-tuan, sepatutnya kita meniru Asma binti Abu Bakar, ajar anak macam mana. Takut hanya kepada Allah. Selain daripada Allah, tak perlu takut. Ni Asma binti Abu Bakar ajar anak. Baik. Kemudian pembantu Sayyidina Umar ni tengok Sayyidina Umar diam, tunduk, rasa pelik pula. Biasanya Sayyidina Umar lain. Tapi Khawlah binti Tha'labah bila angkat suara depan Sayyidina Umar tunduk diam. Lalu pembantu Sayyidina Umar tanya, "Wahai khalifah, kenapa kamu hari ini kelihatan berbeza?" Tuan-tuan dengar jawapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Apakah yang menghalang aku mendengar kata-kata wanita ini? Sedangkan Allah telah mendengar kata-katanya." Kalau tuan-tuan ingat surah Al-Mujadalah, ayat yang pertama surah Al-Mujadalah diturunkan sempena Allah mendengar doa Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah mengadu pada Allah, Allah dengar kata-kata Khawlah. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau Allah dengar kata-kata Khawlah, siapa Umar untuk tidak mendengar kata-kata Khawlah? Sebab ukuran penghormatan di sisi Sayyidina Umar ialah ukuran agama. Kalau Allah angkat darjat seseorang, maka Sayyidina Umar juga mengangkat darjat orang tu. Ukuran agama. Bukan ukuran macam kita ni. Kan? Kita selalu buat ukuran bukan ukuran dari sudut agama. Ukuran dari sudut kepala otak kita je. Ni masalah. Tuan-tuan puan-puan dan mak sekalian. Lalu timbul persoalan. Siapakah kita nak bagi penghormatan? Sebab yang orang-orang yang telah diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah pun wafat. Khawlah binti Tha'labah, Sayyidina Umar beri penghormatan. Kita nak bagi penghormatan macam mana? Khawlah binti Tha'labah telah tiada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Umar yang telah diberi penghormatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka juga telah tiada. Lalu timbul persoalan, siapakah orang yang perlu kita beri penghormatan? Allah jelaskan dalam ayat ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah kata, Allah supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu berapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik, tuan-tuan puan dan mak sekalian, Allah menjelaskan dua golongan. Pertama, golongan orang beriman, dan yang kedua, golongan orang alim. Allah angkat darjat mereka. Kalau Allah angkat darjat dua golongan ini, siapa kita untuk tidak mengangkatnya? Kalau Allah memberi penghormatan, Allah angkatkan darjat dua golongan ini, siapa kita untuk tidak memberi penghormatan? Tuan-tuan puan dan mak sekalian, ulama ni Allah angkat darjat. Kalau Allah angkat darjat, kita pun kena angkat darjat. Sebab Allah angkat darjat mereka. Ni tak ulama kata bapak kafir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya ulas sikit lah. Sebab ustaz ni dia kena ulas isu semasa. Sebab kita bila berlaku benda macam tu, kita nak tahu apa hukumnya, apa implikasinya kepada akidah kita umpamanya. Kan? Kata kepada ulama, bapak kafir. Baik. Saya tanya pada tuan-tuan, siapa Dr. Harundin? Saya yakin tuan-tuan akan menjawab, Dr. Harundin ni seorang ulama. Kan?
kemudian dia wara', tawadhu'. Tuan-tuan, Dr. Harundin di surau Nur, An-Nur Bangi tu, kan? Hak duk mengajar surau An-Nur ni ustaz-ustaz muda. Dr. Harundin duduk belakang, duduk dengar penuh khusyuk. Patutnya Dr. Harundin mengajar, ustaz tu duduk belakang. Duduk dengar. Tapi tak, dia dengar je tuan-tuan. Habis je ustaz-ustaz mengajar, datang salam, beratus kali salam. Tawaduknya dia tuan-tuan. Orang tua ni memang tawaduk sungguh. Semua orang kalau tanya kat Malaysia ni memang akan kata Dr. Harundin orang yang tawaduk, orang alim sungguh. Tahu tak tuan-tuan, Dr. Harundin ni yang tuan-tuan kata tawaduk, yang kata alim sungguh ni, dia jumpa Hak Tok Guru Ni Aziz, dia cium tangan. Ni orang yang dituduh sebagai bapa kafir, Dr. Harundin cium tangan. Maka benarlah pepatah Melayu kata hanya Jauhari yang mengenal manikam. Orang yang tak faham kedudukan, dia tuduh bapa kafir. Tapi orang yang faham kedudukan orang yang begini, maka dia cium tangan. Sebab Allah angkat darjat golongan ini. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebab itu kita hati-hati. Hak kata bapa kafir dia tu siapa? Kan? Tengok cermin dululah, tengok cermin dulu. Orang yang telah berjuang untuk agama sekian lama, banyak kitab, tulis kitab, kemudian dituduh sebagai bapa kafir pula. Tuan-tuan, sekarang ni zaman Facebook. Kan? Tulis macam-macam pada ulama ni, Allahu Akbar, berani sungguh dah. Golongan yang Allah angkat darjat, tiba-tiba kita hina mereka. Oh, bahaya. Baik. Yang terakhir, Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tufail Amir bin Wasilah bahawa Nafi' bin Abdul Harith bertemu Umar bin Al-Khattab di Uthman. Umar telah pun melantiknya menjalankan urusan pentadbiran di Makkah. Lalu Umar berkata padanya, siapakah yang kau lantik sebagai khalifah kepada ahli wadi? Nafi' menjawab, aku melantik Ibnu Abza. Ia adalah seorang hamba, seorang bekas hamba. Kata Umar pula, engkau melantik seorang bekas hamba menjadi khalifah? Jawab Nafi', wahai Amirul Mukminin, ia adalah seorang qari kitab Allah, mahir dalam bidang faraid dan juga seorang qadi. Kemudian Umar berkata, benarlah sabda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dan merendahkan darjat beberapa golongan dengan kitab ini. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Nafi' bin Abdul Harith, dia dilantik di Makkah oleh Sayyidina Umar menjadi penguasa di sana. Lalu Sayyidina Umar tanya pada Nafi' ni, siapa kamu lantik di nama tempat wadi sebagai pemimpin di situ? Nafi' jawab pada Sayyidina Umar, aku melantik Ibnu Abza, bekas hamba. Lalu Sayyidina Umar tanya, kau lantik bekas hamba jadi pemimpin? Lalu Nafi' jawab pada Sayyidina Umar, dia kata, wahai khalifah, Ibnu Abza ni, dia adalah qari kitab Allah. Seorang yang qari. Bagus bacaannya. Kemudian, dia juga mahir dalam bidang faraid. Bab pembahagian harta pusaka. Dan dia juga seorang qadi. Yang mahir dalam bab hukum hakam ni. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar, tengok tuan-tuan, khalifah. Bila dia dibetulkan oleh Nafi' ni, walaupun Nafi' ni rendah padanya, dia kata apa? Benarlah kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat darjat suatu kaum dan merendahkan suatu kaum dengan kitab ini. Kalau tak nak ikut Al-Quran, maka dia akan rendah. Walaupun dia kedudukan dia istimewa di sisi manusia. Kalau dia mengikut Al-Quran, dia akan ditinggikan oleh Allah walaupun dia kelihatan rendah di sisi manusia. Sebab tu status manusia di sisi Allah dan di sisi manusia tak sama. Dulu pernah saya sebut tuan-tuan, status manusia di sisi manusia, mungkin orang akan nampak orang ni hebat, dia Tan Sri, dia Datuk Seri, dia Datuk, dia ada tun, dia ada pelbagai gelaran. Orang-orang yang ada gelaran ni, kalau di sisi manusia, oh hebat orang ni. Orang yang hebat ini di sisi manusia dengan berbagai gelaran, belum tentu dia hebat di sisi Allah. Belum tentu. Manusia yang tak ada tempat pun dalam masyarakat, yang orang tak pandang pun dia. Kayuh basikal datang masjid, tak mampu nak beli motor pun. Orang tak pandang pun tuan-tuan. Belum tentu dia di sisi Allah juga rendah. Belum tentu. Boleh jadi dia di sisi Allah tinggi kedudukannya. Ni status di sisi manusia dan status di sisi Allah.
Sama juga siapa mengikut Al-Quran, Allah angkat darjat. Siapa yang tidak mengikut kitab ini Al-Quran, maka Allah akan turunkan darjat. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, sekira setakat itu, insya-Allah kita akan bincang dalam pedoman hidup dan hukum hakam dalam ayat yang ke-11 ni. Cuma saya nak sebut sikit isu Syria sebagai penutup. Apa yang berlaku di Syria? Sebelum tu saya nak kait dengan Palestin. Kenapa Israel menyerang Gaza? Menyerang Palestin? Tengok selama 8 hari. Pelbagai teori yang telah diandaikan oleh penganalisa politik ataupun penganalisa isu antarabangsa. Tak apa, saya menghormati andaian dan teori mereka. Cuma saya nak lontarkan dua teori supaya tuan-tuan boleh fikir bersama. Fikir balik, fikir teori ni supaya kita boleh faham isu semasa sekarang ni. Pertama, kenapa Israel menyerang Palestin? Kalau tuan-tuan tengok, setiap kali akan berlaku pilihan raya Israel, akan berlaku keganasan di Palestin. Kenapa? Sebab majoriti rakyat Israel, negara haram Israel ini, mereka menyokong keganasan dilakukan terhadap umat Islam Palestin. Lalu siapa yang paling ganas, dia akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Parti dia akan menang. Sebab itu, satu ketika dulu, Ariel Sharon boleh menang, tuan-tuan. Sedangkan dia adalah antara tokoh yang terlibat dalam pembunuhan di Shabra Shatila. Dia boleh menang sebab rakyat Israel majoritinya memang menyokong keganasan dilakukan terhadap umat Islam Palestin. So untuk mendapat political mileage, mereka akan melakukan keganasan setiap kali nak pilihan raya supaya mereka dilihat sebagai parti yang dominan, yang istiqamah dalam menentang kedudukan umat Islam Palestin. Satu. Yang keduanya, teori yang kedua, tuan-tuan, ialah kenapa Israel menyerang Gaza. Tak apalah, teori-teori lain ada, tak apa. Cuma saya nak lontarkan supaya fikir bersama. Mereka nak tutup isu Syria. Mereka nak tutup isu Syria. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, memang benar. Selepas sahaja serangan dilancarkan ke Palestin ataupun lebih tepat disebut Gaza, selepas itu umat Islam lari terus fokus daripada Syria ke Palestin. Yang dulunya kita derma kepada Syria, tuan-tuan, fokus kita pada Syria, sebentar sahaja selepas serangan dilancarkan, kita tutup terus bab Syria. Sedangkan isu Syria sangat penting. Syekh Ali As-Sabuni telah menyebut, tuan-tuan, Israel mengambil masa puluhan tahun untuk membunuh beberapa ribu rakyat Palestin. Bashar Assad Syiah ni, tuan-tuan, mengambil masa 2 tahun untuk bunuh puluhan ribu rakyat Syria Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil masa 2 tahun je. Bahkan pembunuhan yang dilakukan terhadap umat Islam Palestin nak dibandingkan dengan pembunuhan terhadap umat Islam di Syria Ahlussunnah wal Jamaah, jauh lebih dahsyat di Syria. Tentera dan polis Bashar al-Assad, tuan-tuan, bukan sahaja dibekalkan dengan senjata automatik, mereka juga dibekalkan pisau dan parang ataupun pedang untuk menyeksa sampai syahid fi sabilillah. Jauh lebih dahsyat. Lalu, tuan-tuan, puak-puak Yahudi ni mungkin mereka memahami hadis Nabi, mereka study hadis Nabi, dan mereka juga memahami kedudukan sejarah yang terdahulu. Sebab tu saya selalu ambil contoh hadis Nabi kata, la taqumus sa'a hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayakhtabi'u al-yahudu min wara'il hajari wasyajar fayaqul al-hajari wasyajar ya Abdullah ya muslim min wara'i yahudiyyun faqtuluh illa al-gharqad atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam akan bunuh orang Yahudi, dan orang Yahudi akan berlindung sebagai pokok dan sebalik batu. Lalu Allah takdirkan pokok dan batu boleh berbicara. Dalam bentuk macam mana? Wallahu alam. Pokok dan batu akan kata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai orang Islam, min wara'i yahudiyun faqtuluh. Ni belakang aku ada Yahudi, bunuh dia. Illal gharqad, melainkan satu pokok namanya pokok gharqad. Pokok ni tak bagi tahu pada orang Islam bahawa belakang dia ada Yahudi.
Ketahuilah tuan-tuan bahawa rakyat Israel sedang menanam pokok orqad secara berluasa kerana mereka study hadis ni. Mereka faham hadis ni. Mereka tanam pokok orqad. Tuan-tuan tahu pokok tema Olimpik 2012 pokok orqad. Pokok yang diagungkan oleh puak-puak Zionis ni. Maka tuan-tuan, begitu juga sejarah. Sejarah membuktikan Baitul Maqdis hanya dapat diambil pada dua zaman. Pertamanya zaman Sayyidina Umar, yang keduanya zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah juga telah membuktikan sebelum mereka berjaya dapat Baitul Maqdis, mereka terlebih dahulu mendapatkan bumi Syam, termasuk Syria terlebih dahulu. Seolah-olah Syria ini menjadi pintu masuk untuk dapatkan Baitul Maqdis. Benarlah beberapa orang ulama termasuklah Syekh Ali As-Sabuni sebut tuan-tuan, kita takkan dapat Baitul Maqdis sebelumlah kita dapat Syria terlebih dahulu. Begitu juga Khalid Mash'al, pimpinan Hamas pun menyebut tentang isu ni. Tapi kita tak nampak isu ni tuan-tuan. Bila berlaku je serangan, terus kita lupakan isu Syria. Sedangkan mereka lebih memerlukan bantuan kita. Tuan-tuan, serangan dilakukan di Palestin, habis heboh seluruh dunia. Termasuk media-media kita. Yang terbaru, kan, ratusan orang tuan-tuan dengan jet pejuang dihalakan tempat pembelian roti. Tuan-tuan, heboh macam isu Palestin? Tak. Berlalu begitu sahaja. Maka tuan-tuan, betul lah Israel dia berjaya divert isu daripada isu Syria kepada isu Palestin. Memang yang tu mereka nak. So salah satu teori yang saya sebut, mereka nak divert fokus kita daripada Syria kepada Palestin. Sebab Syria tuan-tuan, Syria ni dia menjadi pintu masuk untuk dapatkan Baitul Maqdis. Mesir dan Ikhwan Muslimin menang. Kalau Syria Bashar Assad jatuh tuan-tuan, insya-Allah Ikhwan Muslimin akan menang. InsyaAllah Ikhwan Muslimin akan menang. Perang negara Arab tuan-tuan, Ikhwan Muslimin pernah menghantar 10,000 anggota tentera sukarelawan mereka. Sukarelawan Ikhwan Muslimin lebih awal sampai ke Baitul Maqdis sebelum tentera negara Arab sampai. Sukarelawan Ikhwan Muslimin tuan-tuan lebih digeruni kepada tentera Israel daripada mereka gerun kepada tentera negara Arab. Kalaulah 10,000 berjaya menggentarkan hati puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, bayangkan Mesir dan Ikhwan Muslimin perintah. Kalau Syria jatuh pada Ikhwan Muslimin, memang Israel kucak-kacir. Sebab tu mereka akan pertahankan kedudukan Bashar Assad ni. Kalau jatuh, Ikhwan Muslimin akan menang, insya-Allah. Tapi alhamdulillah, FSA Free Syrian Army dah dapat banyak tempat-tempat yang ditawan, termasuklah telah masuk ke bandar Dimashq ataupun Damsyik. Berapa tempat di Damsyik mereka telah tawan. Telah masuk dalam YouTube tuan-tuan, berapa kali dah FSA mencipta berapa jenis senjata. Dalam mereka dikekang tuan-tuan, mereka diserang, setiap penjuru boleh cipta senjata. Ada dua senjata yang saya tengok. Pertamanya mereka cipta tank. Buat tank sendiri. Dengan seadanya tuan-tuan. Dalam tu 4 skrin. Dia kontrol dengan joystick. Macam main game tu. Allahu Akbar. Kemudian yang terbaru saya tengok, dia letak machine gun tuan-tuan. Machine gun, dia buat macam robot. Dia kontrol. Dia remote control. Maksudnya, sekarang ni pejuang tak pergi depan, dia hantar robot tu dulu untuk tembak. Tuan-tuan, dalam kekangan begini, engineer mereka berjaya mencipta sesuatu yang hebat. Kalaulah mereka dapat negara yang ada sumber, tuan-tuan bayangkan senjata apa yang mereka mampu untuk cipta. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Jadi, isu Syria ni sangat penting. Kita bila berlaku isu Palestin, saya bukan kata isu Palestin tak penting, tapi jangan kita bila isu Palestin je terus kita lupakan isu Syria, sebab isu Syria juga sangat penting. Sangat penting, umat Islam di sana memerlukan bantuan kita. Baik tuan-tuan, sikit lagi. Kenapa Israel bersetuju untuk adakan gencatan senjata padahal baru 8 hari serangan berbanding tahun 2008, Disember sehingga Januari 2009, 3 minggu mereka lakukan serangan. 3 minggu mereka lakukan serangan. Pada kali ini, mereka sangat bersetuju untuk adakan gencatan senjata. Kenapa? Baik tuan-tuan, saya baca beberapa kajian. Antaranya, pada 2008 dan 2009, roket Al-Qassam ni dia berjaya masuk. Paling maksima, jarak tembakan
40 ke 50 kilometer masuk ke kawasan Israel. Lalu sebelum serangan dilakukan terhadap Palestin, tuan-tuan, mereka telah undurkan rakyat mereka dalam jarak tembakan musuh supaya roket Al-Qassam ni tak boleh sampai kepada rakyat mereka. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya Hamas telah upgrade senjata mereka. Boleh masuk 70 ke 80 kilometer. Itu yang kelang kabut rakyat Israel. Dan selama seminggu mereka duduk bawah tanah, tuan-tuan. Mereka duduk di penempatan-penempatan yang memang dibuat khas jika berlaku peperangan. Mereka duduk bawah tanah dalam keadaan ketakutan. Mereka tak sangka Hamas mampu untuk upgrade senjata ni sehingga masuk kawasan yang lebih jauh. Satu. Yang keduanya, belum berlaku dalam sejarah Hamas berjaya tembak F-16 mereka. Salah satu jet pejuang, antara jet pejuang tercanggih di dunia, tuan-tuan, buatan Amerika, berjaya ditembak oleh Hamas, oleh Al-Qassam ni. Allahu Akbar. Sangat mengejutkan mereka. Sebab tu mereka tidak mampu untuk berhadapan dengan Hamas. Akhirnya mereka sangat bersetuju dengan gencatan senjata. Dan beberapa perkara lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, saya baca tentang Al-Qassam, Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam ni dia cabang ataupun sayap bersenjata bagi Hamas. Hamas ni dia induk. Dia ada badan kebajikan dia ada hospital dia ada polis dia tu Hamas. Dan brigade tentera dia, sayap bersenjatanya dinamakan Brigade Al-Qassam. Siapakah dia ambil nama Al-Qassam ni daripada mana? Seorang ulama Syria, Izzuddin Al-Qassam, yang berjihad isu Palestin, lalu beliau syahid fi sabilillah. Ni antara yang paling awal yang menentang puak-puak Yahudi ni. Lalu mereka ambil nama Al-Qassam ni letak kepada Brigade Al-Qassam. Tuan-tuan, sejarah umat Islam membuktikan bahawa ulama' lah yang paling awal memperjuangkan kemerdekaan. Namun bila sejarah ditulis, puak-puak sekular yang dapat nama. Padahal ulama' lah yang paling awal memperjuangkan kemerdekaan. Termasuk isu Palestin ke apa ke. Tuan-tuan, mereka letak nama Al-Qassam, Brigade Al-Qassam. Al-Qassam mendakwa mereka ada 30,000 ahli. Saya baca syarat-syarat untuk nak menganggotai Al-Qassam, tuan-tuan. Baca rasanya, ya, aku antara orang yang paling tak layak menyertai Al-Qassam. Tuan-tuan, betul. Tak tahulah kalau tuan-tuan layak. Dia 6 bulan without fail salat berjemaah subuh di masjid. Kita kadang balik kampung sampai pukul 2 pagi, letih tidur, Allah, tengok-tengok pukul 6 dah, tak sempat nak pergi masjid. Dia orang ni, tuan-tuan, 6 bulan tanpa gagal salat subuh di masjid. Salat tahajud hampir setiap hari. Puasa Isnin Khamis, hafal berapa juzuk Al-Quran, kemudian hafal hadis. Allahu Akbar. Nak jadi Al-Qassam ni. Sebab tu tak mustahil lah mereka mendapat banyak bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kualiti iman yang ada pada mereka. Pimpinan Hamas kata, kami tak perlu anda pergi berjihad mengangkat senjata di sana. Kerana mereka ada tenaga. Tenaga ada. Yang mereka perlu ialah dana pada kita dan begitu juga doa daripada kita. Sebab kalau kita pergi buat kacau, buat kacau, tuan-tuan. Sebab kualiti iman yang ada pada Brigade Al-Qassam ni, tuan-tuan, jauh lebih hebat dan melengkapi syarat kalau Allah nak bagi bantuan kepada mereka pun. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, sebab tu isu-isu yang berlega di sisi kita sekarang ni, sama ada media antarabangsa ataupun media di mana sahaja, kebanyakan media telah dikuasai oleh puak-puak Zionis ni. Mereka berjaya mencipta sesuatu untuk kita fokus, berjaya divert fokus kita, berjaya cipta isu lain supaya kita tak nampak isu yang sebenar. Semua ini mereka cipta untuk kita tak lihat apa yang sedang berlaku sebenarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf berbanyak pada tuan-tuan dan puan-puan dan jemaah sekalian. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.